Dengan lelaki kita nak buat apa ni? Kita dengar khutbah nikah dahulu lah ya. Dalam pernikahan juga sunnah untuk kita membacakan khutbah nikah. Tujuan khutbah nikah ni pertama adalah untuk mengingatkan saya yang menyampaikan terlebih dahulu pada hari ini diri saya. Dan juga kepada kedua pasangan kita Abdul Syakur dan juga Nur Hidayah, dan juga kepada hadirin hadirat sekalian, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua bersama. Kepada kedua pasangan Abdul Syakur dan juga Nur Hidayah, dapat dengar suara saya? Tolong ingat ya, tujuan pernikahan yang saya akan sebutkan dalam khutbah nikah ni, mengapa kita ingin didirikan rumah tangga. Diingat nanti ya, insyaAllah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qailil hakim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan juga memerhatikan apa yang telah disediakannya daripada amalnya untuk hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya pengetahuan Allah itu meliputi akan apa yang kamu kerjakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat yang saya hormati, lagi diberkati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur banyak kita kepada Allah yang mana dengan izinnya selamat sampai kita ke destinasi kita untuk kita sama-sama merayakan dan juga merasmikan hari pernikahan ini. Dan saya yakin setiap daripada kita yang berada di sini sedia maklum bahawa pernikahan adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW. Nabi ada bersabda, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang artinya pernikahan itu adalah salah satu daripada sunnahku, dan barang siapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka ia bukanlah daripada golonganku. Jadi alhamdulillah kedua pasangan kita suka kepada sunnah Rasulullah SAW. Kepada kedua mempelai, suka sangat saya ingin mengingatkan bahawasanya kebahagiaan dan juga kesejahteraan rumah tangga kita hanya dapat kita bina, kita nikmati, kita rasai sekiranya kedua-duanya menjalankan tugas dan juga amanah yang dipertanggungjawabkan. Lebih lagi pada hari ini kedua pasangan kita adalah pasangan yang bekerja. Betul? Suka sangat saya ingin mengingatkan, tolong ingat sampai bila-bila, sifat hormat menghormati antara satu sama yang lain teramat sangat penting dalam rumah tangga kita. Suami perlu menghormati isteri, isteri juga perlu menghormati suami, dan perlu mengekalkan suasana ini hingga ke akhirnya. Allah Subhanahu wa taala dalam menjelaskan kepada kita semua orang yang beriman mengenai tujuan pernikahan ini. Special wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan juga rahmatnya, ia telah menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri. Maknanya Abu Syakur, bakal isteri anda ini adalah daripada jenis golongan yang sama, iaitu manusia, bukan daripada golongan yang lain. Supaya apa? Tolong sama-sama kita ingat Abu Syakur dan juga Nur Hidayah, di kedirian rumah tangga ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam Al-Quran antara lain litaskunu ilaiha, supaya kamu bersenang hati, hidup mesra, tentera bersama pasangan kamu. Sebenarnya di kedirian rumah tangga ni Abu Syakur dan juga Nur Hidayah, supaya kita gembira, ceria, bahagia, tenang bersama pasangan kita. Boleh ingat? Boleh ingat ni tak payah. Saya selalu tanya lepas khutbah. Tapi kalau nak mudah ingat, saya ingatkan pasangan, ya. Macam hari ini Abdul Syakur dan juga Nur Hidayah gembira tak? Bahagia tak? Bahagia tak marah kan? Jadi maknanya inilah tujuan kita di dalam rumah tangga. Awak ingat detik ini, masa ini kita gembira, bahagia, ya. Itu tujuan kita di dalam rumah tangga. Kemudian Allah SWT mengatakan waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikan di antara kamu berdua pasangan suami dan isteri ini sifat kasih dan sayang dan juga belas kasihan. Dapat difahami daripada ayat ini bahawasanya sebaik sahaja kita menjalankan majlis hijab kabul nanti, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada kamu berdua sifat kasih dan sayang dan juga belas kasihan. Tolong sama-sama kita perhatikan ya ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah akan menganugerahkan kepada kamu berdua atau pasangan yang tinggal rumah tangga ini sifat kasih dan sayang dan juga belas kasihan. Kita kasih dan sayang kepada
pasangan kita atas segala kekuatan kelebihan yang ada pada pasangan kita. Seperti Abu Syakur, sayangkan, sukakan, kasihkan kepada Nur Hidayah kerana kekuatan kelebihan yang ada. Dan begitulah juga sebaliknya. Tapi pada waktu yang sama, Allah juga menganugerahkan kepada anda berdua sifat belas kasihan. Sifat belas kasihan ini kegunaannya adalah apabila kita berhadapan dengan kekurangan, kelemahan yang ada pada pasangan kita, baik suami ataupun isteri. Misalnya namanya manusia, pastinya kita ada kelemahan kekurangan kita masing-masing. Tetapi bila kita berhadapan dengan kekurangan, kelemahan ini, Allah SWT ingatkan kepada kita, ajarkan kepada kita dan beritahu kepada kita, anugerahkan kepada kita sifat belas kasihan. Jadi nanti Abu Syakur dan juga Hidayah ingat, bila ada kekuatan kelebihan yang ada, kita berkasih sayang. Ada apabila kita bertemu dengan berhadapan dengan kelemahan kekurangan yang ada pula, kita bersifat belas kasihan. Sebab itu Allah menutup ayat ini dengan mengatakan inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang yang berfikir. Jadi mudah-mudahan dapatlah kita fikirkan bersama. Oleh itu, dalam kita melaksanakan tugas dan juga amanah di tanggungjawab kepada kita, kita haruslah senantiasa cuba untuk melahirkan sifat kasih dan sayang dan juga belas kasihan. Tolong ingat Abu Syakur dan juga Nur Hidayah, ya. Setiap kekuatan, setiap kelebihan yang ada pada pasangan kita, baik suami ataupun isteri, hendaklah kita mensyukurinya banyak-banyak kerana itu merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun nanti selepas kita hidup bersama, tinggal bersama, kadang-kadang baru kita perasan, baru kita terlihat ada kelemahan, ada kekurangan yang ada pada pasangan kita, baik suami ataupun isteri. Insan yang namanya manusia, maka hendaklah kita hargai dan tolong kita cari masa, kita fikirkan bersama bagaimana kita mampu bertolak ansur di dalam urusan tersebut. Kepada saudara Abu Syakur bin Kamaluddin, insya-Allah sebentar nanti anda akan bergerak sebagai seorang suami, ya. Anda akan memikul tanggungjawab yang baru, tanggungjawab yang sangat berat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan menanyakan anda pada hari akhirat kelak. Dan saya yakin anda dan juga pada pasangan anda kedua-duanya mempunyai maklumat agama yang baik. Langkah yang selanjutnya yang perlu anda lakukan adalah terus mengamalkan apa yang telah anda pelajari selama ini dan tingkatkannya. Supaya pertama mudah menjadi contoh antara satu sama yang lain, kedua mudah menjadi contoh kepada zuriat dan juga keturunan kita kelak. Allah ingatkan kepada kita semua orang yang beriman dari firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Subhanallah, Allah Taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah, jagalah diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada panas bahan azab api neraka Allah, yang mana bahan bakarannya adalah manusia dan juga batu berharga. Ya, untuk menjaga ini perlulah kita ada ilmu agama dan kita mengamalkannya, baru insya-Allah mudah-mudahan selamat dunia dan akhirat. Kepada saudari Nur Hidayah binti Muzakar juga, insya-Allah sebentar nanti anda akan bergelar sebagai seorang isteri. Anda sangat berperanan di dalam mewujudkan keluarga yang bahagia, keluarga yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan percayalah, untuk membangunkan keluarga yang bahagia ini tidak mampu dilakukan oleh seorang sahaja, suami ataupun isteri sahaja. Ia perlukan kerjasama, sokongan, dorongan, kefahaman antara satu sama yang lain untuk menjayakan matlamat ini. Dan sifat isteri yang baik ada disifat oleh Nabi SAW lagi hadis yang bermaksud, sifat-sifat isteri yang baik adalah mereka yang senantiasa menggembirakan hati suaminya. Apabila diperintahkan dengan sesuatu yang bersesuaian dengan hukum ajaran Islam, maka akan segera dia melakukannya. Dan apabila suami dia di sampingnya, maka ia akan menjaga kehormatan dan juga menjaga harta benda suaminya. Dan akhir sekali, sebelum saya mengakhiri khutbah saya pada petang hari ini, yang suka sangat saya berulang-ulang kali kongsikan perkara yang sama kepada semua pasangan pengantin yang saya nikahkan dan juga hadirin-hadirat sekalian. Pesan panduan dan dorongan yang penting umur dalam kehidupan kita kata Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang sebenarnya banyak memberi kesan kepada diri saya dan juga ahli keluarga saya. Nabi ada katakan, ya, 3 orang yang semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud dijamin di sini? Nabi kata sekiranya ia hidup, ia diberikan rezeki dan diberikan kecukupan. Alhamdulillah hari ini kita kerja, ramai antara kita kerja, kita ada rezeki, kita ada kecukupan. Tapi ramai juga orang di luar sana yang kerja, rezekinya tidak cukup. Esok, lusa pula kita tak tahu bagaimana keadaan diri kita. Sebab itu perlu dapat jaminan daripada Allah. Kemudian Nabi kata sekiranya ia mati, maka ia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Kita semua orang beriman hingga meninggal masuk dalam syurga. Mudah-mudahan kita semua diketemukan di dalam syurganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi siapa golongan tersebut, tolong sama-sama kita ingat, amalkan dan sampaikan.
Pertama sekali Nabi kata adalah orang yang masuk rumahnya lalu mengucapkan salam, maka ia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang sangat mudah, kita semua biasa lakukan, mampu lakukan, terus lakukan. Mudah-mudahan dapat jaminan daripada Allah. Hanya saja saya ingin mengingatkan, bila kita beri salam di sini, kita beri salam Assalamualaikum, ya, jangan kita tersalam beri salam. Kita tersalam beri salam ni maksudnya macam mana? Assalamualaikum ke, Assalamualaikum ke, Assalamualaikum ke, apa-apalah yang macam gitu tu semua salah, ya. Kita beri salam Assalamualaikum. Termasuk dalam rukun solat kita adalah beri salam. Jangan kita tersilap dan tersalah. Kedua adalah orang yang berangkat menuju ke masjid, maka ia juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Syakun, kita orang muslimin ni sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu, ya, bukan setahun, sekali dalam seminggu kita datang ke rumah Allah menunaikan solat pada hari Jumaat paling kurang, ya. Untuk muslimah pun juga tolong sama-sama kita cari masa, mudah-mudahan dapat diadakan masa tersebut. Kita ingatlah pada waktu kita ingatlah Allah Subhanahu wa taala pada waktu kita senang dan sihat seperti hari ini. Insya-Allah Allah ingat kita pada waktu kita susah dan juga kita sakit. Ketiga adalah orang yang berangkat menuju ke jalan Allah, maka ia juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di sini orang yang keluar mencari nafkah keluarga, orang yang keluar mencari ilmu agama. Jadi ingat, masuk rumah beri salam, datang ke masjid menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan hidup kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sekali bagi memastikan diri kita dan juga ahli keluarga kita terpelihara daripada panas bahang azab apabila datang ke Allah. Marilah sama-sama kita semua di petang hari ini menambahkan ingatan kita kepada Allah. Kita tidak lupakannya walaupun seketika. Kita menambahkan ketaatan kita kepada Allah. Kita menghentikan segala bentuk maksiat yang kita lakukan kepadanya. Kita menambahkan kesyukuran kita atas segala nikmat yang banyak sangat telah Allah kurniakan kepada kita semua, dan janganlah kita mengkufurinya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatan ya. Alhamdulillah, itu yang dapat saya kongsikan pada petang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri kita semua bersama, insya-Allah, ya. Jadi Abu Syakun dan juga Hidayah, seperti mana yang saya janjikan tadi, saya janji apa tadi? Namanya sikit lah, ya. Kasih awak bersuara. Apa tujuan kita dekat rumah tangga ni tadi saya kata, yang saya kongsikan tu, supaya kita supaya kita macam hari ni awak berasa dalam keadaan bahagia, gembira, ya, gembira, senang hati, tenteram mungkin belum lagi lah, ya, macam nervous, ya. Pasal belum lagi jadi pijat angkau pun, ya. Jadi makna hari ni lah macam bagus, ya. Ucapan makna awak gembira, senang hati, bahagia, ya. Itu tujuan kita di rumah tangga. Baik, insya-Allah ayah ataupun wali pengantin, ya, pengantin perempuan akan melangsungkan majlis sujud dan qabul. Tapi sebelum kita masuk kepada majlis sujud qabul ini, kita semua manusia ini tidak sepi daripada melakukan kesilapan dan juga kesalahan. Oleh itu, marilah sama-sama kita merebut peluang di petang hari ini dengan kita mohon ampun kepada Allah, dengan kita beristighfar kepadanya bersama-sama dengan saya sebanyak 3 kali, dan menjemput wali kita, 2 pengantin, 2 saksi, hadirin hadirat sekalian. Kita beristighfar kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampunkan segala kelemahan dan juga kekurangan kita. Boleh, ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mohon keampunan daripada Mu, ya Allah, yang Maha Besar, yang Maha Agung, yang tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Mu, ya Allah, yang tetap hidup dan kekal selama-lamanya, dan kembali pada taubat kepada-Mu, ya Allah. Amin. Sebelum
Mas sebenarnya dia sudah masuk. Sudah. Kita latih. Nanti melatih Mas. Saya juga kau dengan masalah budaya itu saja. Sama agak kalau tanpa lihat sikit. Baik. Jadi dia awak akan awak saya awak puas tak dia budaya dengan masalah ini. Oh, ini semua kita kemas apa yang Ya, sedikit mungkin. Tak banyak. Jadi saya kita cuba dekat sedikit. Tapi jauh tak terasa. Buat sikit tu. Buat sikit ke buat banyak? Orang Haji cuba serahkan, cuba baca tadi, teks tadi. Awak cuba jawab tanpa ada niat. Kalau ada niat dah sah, dah jadi dah. Baik, insyaAllah bersama dengan saya kita ada dua orang saksi rasmi, Haji Nuruddin dan juga Haji Nuruddin. Sedang saya nampak ramai lagi di sini, Ustaz Izzar pun ada. Saya jemput untuk menjadi saksi pada hari ini, boleh insyaAllah. Ya. Kepada saksi yang anda pastikan ya, pengantin dan juga ayah pengantin sebut nama pengantin dengan betul dan juga tepat. Kiranya ada tersilap, harap dapat perbetulkan. Kepada pengantin lelaki dan juga ayahnya, harap dapat berikan dengan jelas, terang, dapat dipahami, dapat didengari. Tidak perlu kelang kabut, tidak perlu satu nafas. Pada nafas-nafas sendiri. Yang paling penting ada niat. Haji ada niat untuk menjalankan, awak ada niat untuk menerima bersama tanggungjawab dan amanah yang ada. Okey. Ya. Baik, Nur Hidayah dah bersedia. Sedia untuk menjadi isteri yang salihah, insya-Allah ya. Baik, sama-sama kita ucap sampai yang asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ambil nafas dahulu, lepaskan perlahan-lahan. Bila sudah bersedia, saksi kita sedia. Dia dah bersedia, mula dengan bismillah, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Abu Sabu di Kamuddin, saya mengatakan seorang anak saya Hidayah binti Mustafa nama sekali yang sebut Bikin Emas. Saya menikah kita lagi pun asyad emas kawin yang sebentuk kecil emas. bagaimana? Sah ya, alhamdulillah, barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Baguslah dua-dua ya. Kita nasi sama ya. Mantap hati sama-sama ya. Sama betul. Sama aja kan. Seiring sekata ya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah Abdul Syakur. Dah, tenang dah. Ada rasa dah tu, ada rasa. Boleh dah, sebab sudah tadi tak rasa duduk tu sengaja tadi ya. Baik, Nur Hidayah, sekarang ini di hadapan saya ni siapa? Suami siapa? Suami awak bukan suami kita ya. Jadi suami awak sebenarnya kita ada apa-apa kepada awak, beliau ingin berjanji. Dan janji beliau adalah untuk lafaz ta'liq. Lafaz ta'liq adalah lafaz istimewa untuk menjaga hak wanita selepas rumah tangga. Kepada Abu Syakur, saya minta anda pusing ke belakang, pandang kepada isteri anda. Tanya kepada isteri anda sama ada beliau sudah bersedia, beliau sudah bersedia boleh juga dengan
susah nanti. Ini dah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tiap-tiap kali saya Abu Syamsuddin Kamaludin membandingkan isteri saya itu menjalani hubungan bakar dengan sengaja atau tidak selama lupa pula bagi atau saya atau wakil saya tidak memberi nafkah kepadanya selama masa tersebut, sedangkan ia taat kepada saya atau saya melakukan sebarang perkara yang mencederakan tubuh badannya atau merosakkan harta bendanya atau menjatuhkan kehormatannya, kemudian mengandung dia pada mahkamah syariah pendapat pengaduannya adalah sebuah atas isteri dan salah satu. Baik, Abu Syakur dan juga Hidayah faham? Faham ya? Apa yang dibaca dan diceritakan. Walaupun kita membacakan lafaz ta'lim ini dalam pernikahan ya, tapi saya mohon banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang disebutkan, apa yang dibacakan ya, apa yang dibukakan secara tadi tidak berlaku dalam rumah tangga yang awam berdua bina ini. Sebaliknya yang berlaku adalah kebahagiaan, ketenangan, keceriaan, keindahan hidup bersama bermula daripada detik dan saat ini berkekalan hingga ke akhirnya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Abu Syakur, anda berjanji untuk mencintai isteri anda, melindungi beliau dan juga bersama dengan beliau pada waktu senang dan susah? Ya, janji ya. Baik, Nur Hidayah juga anda berjanji untuk mencintai suami anda, menghormati beliau dan juga bersama dengan beliau pada waktu senang dan susah? Janji ya. Alhamdulillah, kalau janji saya minta anda untuk tanda tangan di sebelah sini. Ada 2 salinan, tanda tangan dahulu, nanti baru boleh berapa. Mana ambil gaji? Kita beri continue. Letakkan jadi action macam saya. Bank of action. Letak letak. Gambar. Saya bukan suruh awak adjust signature awak. Tapi kena ingat apa ni? Last action. Action. Action mau lebih Belajar dulu. Question ni banyak soalan. Kena tanya ni. 4 bulan training. Baru ada senyum ya. Itu anak senyum ah. Lagi sana. Gambar sudah rasa tak? Oh, dia rasa sekarang. Rasa. Tak kat sana. Belum ada sini. Ya ikut Baik, alhamdulillah, syukur banyak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hampir selesai majlis kita, majlis kita pada petang hari ini. Tadi kita mulakan majlis kita dengan mulkitab surah Al-Fatihah, kita tangguhkan juga dengan mulkitab surah Al-Fatihah dan juga doa. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita pada hari ini, mengumpulkan pasangan kita Abu Syakur Kamaludin bersama isterinya Nur Hidayah dan disertakan dalam kebaikan, keberkatan, kesejahteraan. Dan juga majlis walimah ni yang dianjurkan pada hari esok, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan juga lancar. Para tetamu yang telah diundang semua dapat meluangkan masa Dah kena dalam video, mana video? meriahkan lagi majlis pada hari esok insya-Allah ya. Kita ila hadarat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wa sallam wa maulana Muhammad wa ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim wa nafsihi wa nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Barakallahu lakum wa alaykum wa fi kulli khairin jama'a bainakuma.
اللهم ألف بينهما المحبة والوداد واهدهما سبيل التقوى والرشاد وطول أعمارهما في العيش والسرور ودوام الهناء وانشراح الصدور واجمع بينهما على كمال الوفاق والائتلاف واجعلهما من أهل القناعة والعفاف وارزقهما نسلا صالحا من الأولاد والبنات حتى يعم الأحفاد والأصوات اللهم اجمع بينهما في خير وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سواء السبيل اللهم جنبهما وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن ما نعلمها وما لم نعلم اللهم اكفنا بحلالك حرامك وأغننا بفضلك amman siwak. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepadamu ya Allah, apabila kiranya Engkau mengumpulkan Abdul Syakur bin Kamaluddin bersama isterinya Nur Hidayah binti Muzakar di dalam kebaikan, keberkatan dan juga kesejahteraan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah dan hindarkanlah mereka berdua serta kami semua daripada segala unsur kejahatan, kemaksiatan dan juga fitnah kehidupan, sama ada yang zahir maupun yang batin, yang kami ketahui ataupun yang tidak kami ketahui. Ya Allah, ya Tuhan kami, cukupkanlah mereka berdua serta kami semua dengan rezekimu yang halal daripada rezekimu yang haram. Oleh itu kayakanlah kami dengan anugerahmu hingga kami tidak meminta kepada selainmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada mereka berdua zuriat keturunan yang soleh dan solehah, dan kurniakanlah kepada mereka berdua suasana yang sakinah dan mawaddah, suasana yang tenang, tenteram, penuh dengan kasih sayang, keceriaan, keindahan hidup bersama, dan bantulah mereka mengekalkan suasana ini hingga ke akhirnya. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau biarkan di majlis kami ini apa dosa melainkan Engkau mengampuninya, apa keaiban melainkan Engkau menutupnya, apa jua betul duka cita melainkan Engkau melepaskannya, apa jua betul hutang melainkan Engkau menunaikannya, apa jua betul kesusahan melainkan Engkau menghilangkannya. Sesiapa yang sakit di antara kami kecuali Engkau memberikan penyembuhan kepadanya, dan sesiapa yang tersesat jalannya kecuali Engkau memberikan petunjuk dan juga hidayah kepadanya, dan juga tiada hajat-hajat di dunia ini maupun di akhirat kelak yang mana Engkau redhakannya tak ada kebaikannya kepada kami kecuali Engkau menganugerahkannya kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah majlis pernikahan dan persandingan yang akan diadakan pada hari esok, dan kurniakanlah kami semua kesihatan, kekuatan, kesabaran di dalam kami menjayakan majlis pada hari ini dan juga pada hari esok, supaya semuanya berjalan dengan baik dan juga lancar. Allahumma aftah lana walil hadirin abwaab wal khair. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukalah untuk kami semua yang bermohon kepadamu ya Allah pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keberkatan, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu ketenangan, pintu-pintu keselamatan, semuanya selamat di dalam agama kami di dunia dan juga di akhirat kita. Rabbana khtim lana bi husnil khatimah wa la taftim alaina bis su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tahniah saya ucapkan kepada Abu Syukur dan juga Nur Hidayah, dan juga kepada kedua ahli keluarga daripada kedua belah pihak. Jutaan terima kasih juga saya ucapkan kepada semua yang 30 minit tangan boleh mati saya ni. 30 minit si tangan kat sini. Daripada Aku panas. dan juga daripada majlis kasih, mohon ampun dan maaf kiranya ada kelemahan, kekurangan sepanjang Tangan geletar je. saya pada petang hari ini. Enjoy, Dan enjoy. kepada Enjoy semua masa ni. pasangan, saya Enjoy, berharap enjoy, sangat enjoy. mudah-mudahan hubungan Sabar, kita tidak berakhir di sini sahaja. Kiranya ada apa-apa saya boleh Mati, bantu mati, dan mati. menunjuk kepada saya di Masjid Kasih di Kembangan ataupun melalui telefon bimbit saya insya-Allah ya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alah, pusing. Apa? Belum yang sama apa ni? Dulu yang gulung kan, kuning kan. Kenapa ayam punya?